Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua bagi ruang kepada Tenggara bahas rang Undang-Undang Perbekalan 2025 yang bertemakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Tenggara mulakan dengan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana laksana ikhtiar sejati madani, sewaan bot dan aktiviti mancing berkayak dan ATV yang diberikan kepada masyarakat orang asli di Kampung Sayung Pinang di kawasan Tenggara ini, kaum Jakun, telah menambah pendapatan 15,000 sebulan. Yang keduanya, saya ingin memberitahu bahawa usaha kerajaan melalui ikhtiar madani ini amat baik dan dinanti-nantikanlah oleh masyarakat kampung di tempat saya, termasuk di gugusan Batu Empat, melibatkan temenin baru, Lukut, Bukit Lintang, Sungai Telur, Sungai Redan dan juga 2 lagi kampung orang asli yang ada di Tenggara. Mudah-mudahan boleh sampai juga ikhtiar sejati madani ini ke sana. Dan yang keduanya, saya nak ucap terima kasih kerana selalu peruntukan sebanyak 2.6 bilion kepada Felda, Risda dan Felkra. Felda sebab saya anak peneroka Felda, Risda sebab saya pengerusi, dan Felkra kerana saya ramai kawan di Felkra. Saya harap mudah-mudahan amaun yang diberikan ini mampu mensejahterakan masyarakat luar bandar, tani dan peladang. Tuan Yang di-Pertua, mengubah masa lalu dan melihat belanjawan 2025 ini, kita mungkin kena belajar dari era 5 tahun sebelum COVID-19. Setuju dengan pandangan pengurusi backbencher sebelum ini masa membahas bahawa kerajaan memerlukan satu pandangan yang agak jauh sedikit supaya kita boleh memberitahu kepada generasi kita apakah bentuk ataupun bayangan negara pada satu masa yang akan datang. Dan belanjawan serta rancangan-rancangan Malaysia yang diatur ke arahnya itu adalah untuk negara memberitahu kepada masyarakat tentang bentuk negara kita pada masa yang ditentukan. Kita pernah ada Plan Transformasi Nasional TN50 dan pada ketika itu juga, ketika diperkenalkan 2016, ia telah memacu negara menjadi negara 20 yang teratas. Dan di situ jugalah diperkenalkan IR 4.0 dan di sebalik pelaksanaan TN50 ini disokong oleh pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST yang tidak popular itu. Tetapi angka yang ada pada saya ini 27.1 bilion dikutip pada 2015, 41.2 bilion dikutip pada 2016 dan 44 bilion dikutip pada 2017 dan dilaksanakan di banyak negara, 170 negara. Dan saya kira dengan keadaan yang ada sekarang ni mungkin boleh dipertimbangkan dan kita perlu sedar bahawa ketika TN50 itu dilaksanakan, kita mendengar tentang KPI, KRA, Outcome Based Budgeting dan National Blue Ocean Strategy. Saya kira Tuan Yang di-Pertua, pada pelaksanaan belanjawan ini juga kita perlu merangka satu pandangan yang lebih jauh dan jelas supaya belanjawan 2025 ini yang kita boleh katakan adalah belanjawan terakhir sebelum habisnya rancangan Malaysia ke-12, kerana pada 2026 kita dah diambang untuk mengurat langkah ke rancangan Malaysia yang ke-13. Jadi soalan Tenggara, adakah bajet ini melangsungi apa yang telah kita rangkakan pada 2024 dan melengkapkan pilar-pilar yang telah ditentukan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Dan saya berharap belanjawan 2025 ini mampu menjadi seumpama VFOS dan Tuti 747 dalam tangki 125Z. Bagi pecutan terakhir RMK12 ini, sekiranya ada adjustment tertentu yang perlu dilakukan, yang setelah pun dilakukan dalam midterm review RMK12 itu boleh juga ditengokkan. Dan seperkara lagi, secara umumnya, ketika berkhidmat di Majlis Tindakan Ekonomi, di Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, saya melihat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ini ada peranannya yang tertentu untuk melakukan alignment dan mensiagakan ekonomi apabila berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Saya kira juga dalam belanjawan 2025 ini, saya harap boleh diberi penghakupayaan dan dimanfaatkan sepenuhnya Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang terdiri pada kalangan-kalangan menteri yang terlibat, Gubernur Bank Negara, KSP dan juga KSU Kementerian Kementerian Ekonomi supaya boleh menjadi sumber pemufakatan ekonomi bagi keputusan-keputusan negara dalam pesanan dasar-dasar masa yang terbaik, termasuk untuk menjayakan belanjawan 2025. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya adalah berkaitan dengan industri sawit dan getah.
100 juta telah diperuntukkan bagi bantuan tanam semula. Ia memberi nafas lega kepada pekebun kecil sawit. Ia melibatkan 5,900 hektar dan bantu pekebun kecil tanam semula pokok sawit yang telah tua lah. Dan kenaikan nilai ambang levi keuntungan luar biasa WPL daripada 3,000 ke 3,151 tan bagi Semenanjung, 3,500 kepada 3,651 tan bagi Sabah dan Sarawak juga adalah langkah yang amat positif. Langkah ini memberikan ruang kepada syarikat peladangan beroperasi dengan lebih efisien mendepani cabaran persaingan pasaran minyak sayuran global. Dan 65 juta yang diperuntukkan untuk menangkis salah tanggapan mengenai minyak sawit juga adalah berbaloi diletakkan dalam belanjawan ini. Walau bagaimanapun Tenggara ingin mencadangkan, kerajaan perlu, wajar dan mesti membangunkan atau melaksanakan e-trace system ataupun digital commodity tracing system bagi ketulusan kepada rantaian bekalan, integrasi sistem bersangkutan ESG dan green economy. Kerana kita bimbang daripada Eropah ni dia menghentam dan menghenyak industri sawit kita ni kerana kita tak comply dengan apa yang mereka perlukan. Jadi kalau perlu di pihak kerajaan mungkin memberikan dana sedikit supaya boleh diperkenalkan ataupun diwajibkan e-tracing system ni kepada pengelola-pengelola sawit termasuk juga pekebun-pekebun kecil. Tuan Yang di-Pertua, bagi industri kita, kita terima beberapa perkara ini, 60 juta untuk laksana program galakan pengeluaran latex pekebun kecil RISDA dan penyaluran untuk merawat pokok getah yang luruh daun ni, Pestaloptosis 10 juta. Walau bagaimanapun, saya suka untuk memaklumkan di sini apabila saya bertemu dengan pekebun-pekebun getah di kawasan saya Tenggara, terutamanya di Sungai Redan, Kampung Temenen dan Rantau Panjang, termasuk juga kampung orang asli Sayung Pinang, mereka selalu meminta-minta kelun RRIM 600 diperkenalkan semula. Dan saya pun buat penyelidikan bahawa kelun 600 ni memang dulu masa kita memula tanam buka estate getah ni termasuk juga di kawasan-kawasan Fedah, memang kita pakai kelun 600. Tapi pada tahun 2009 ia telah tidak dibenarkan semula. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan mengambil peranan untuk mengkaji semula penggunaan klon RRIM 600 ini, kerana selain daripada getahnya yang banyak, kayunya juga cantik, bagus untuk komoditi balak, kayu kayan supaya boleh menambah hasil kepada kerajaan. Dan saya difahamkan 65% daripada getah yang ditanam di negara Thailand yang satu masa belajar daripada kita menguruskan getah ni adalah klon 600. Jadi Tenggara mencadangkanlah supaya kerajaan buat kajian, dan saya difahamkan juga di RISDA ni tiada dibenarkan untuk membuat R&D sendiri berkaitan dengan baka ini. Jadi saya mencadangkan supaya boleh pihak RISDA ni yang menjadi single custodian kepada pekebun kecil getah memiliki ruang untuk mengadakan penyelidikannya sendiri berkaitan dengan baka. Kerana kalau kita tengok bagi industri sawit, MPOB tak dictate pun benih apa yang hendak ditanam. In fact, Felda pun menghasilkan yang gambi di makmalnya sendiri. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya berkaitan dengan TVET. Peningkatan peruntukan daripada 7.5 bilion daripada berbanding 6.8 bilion tahun lepas adalah satu komitmen yang jelas kerajaan, dan ia merupakan satu game changer lah yang boleh memacu utama melahirkan tenaga kerja mahir tempatan di samping mensiagakan talent kita untuk berhadapan dengan dunia industri. Peruntukan untuk TVET perlu memberi tumpuan yang 7.5 bilion ini. Cadangan Tenggara memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran kecekapan tenaga pengajar dan gabungan kajian kes dunia lapangan sebenar, pengalaman praktikal ke dalam kurikulum, dan bagi membantu tenaga pengajar TVET menunjukkan kepentingan kecekapan tenaga dalam tetapan teknikal dan vocational yang berbeza. Pendidikan TVET juga dengan kemahiran kecekapan tenaga lanjutan termaju, kerajaan perlu pastikan generasi akan datang bersedia menangani cabaran kemampanan tenaga yang semakin meningkat dalam tenaga kerja. Satu hal yang paling mustahak, kepentingan pemetaan persijilan profesional antarabangsa dengan persijilan kebangsaan. Korelasi, yakni kaitan, timbang balik, hubung kait pemetaan persijilan profesional antarabangsa, persijilan nasional penting untuk memupuk pendekatan yang padu, piawaian kepada pembangunan dan pengiktirafan profesional. Dengan mengiktiraf dan mengesahkan kesetaraan, persijilan antarabangsa dan piawaian kebangsaan, profesional boleh meningkatkan mobiliti, kredibiliti, kebolehpasaran dalam pasaran kerja yang kompetitif, dan telah tiba masanya sistem TVET Malaysia melahirkan profesional yang menerima manfaat. Kesempatan ini juga saya mengambil untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana meluluskan 20 juta
kepada usaha untuk menubuhkan Malaysia China Institute di Bagan Datuk. Saya difahamkan oleh pihak Malaysia China Institute, bilangan keseluruhan bakat TVET tempatan telah menerima manfaat melalui inisiatif Malaysia China Youth Training TVET Training digerakkan bersama Belia Mahir dan Tang International telah mencecah angka 1841 orang. Dan kita telah jalinkan, MCI telah menjalinkan hubungan dengan 225 Institut TVET China. Jadi justru peruntukan yang diberikan untuk TVET ini diharap dapat menala lagi kemaraan usaha kita mendekatkan jurang TVET itu dengan negara China. Dan saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada PMX atas hubungan baik dengan kerajaan China dan juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zahid Hamidi, pengurusi MTVET Timbalan Perdana Menteri, kerana merintis jalan TVET bersama China melalui manfaat BRI. Dan akhirnya adalah berkaitan dengan pendidikan. Kita sedia maklum pendidikan pada tahun depan 2025 mendapat peruntukan yang besar, 64.1 bilion. Ada banyak perkara yang hendak dibuat, tapi bagi Tenggara pun kita memang memerlukan lagi sekolah. Sekarang dah ada 11 sekolah menengah, 40 sekolah rendah. Namun pendidikan digital itu masih ada lagi tuntutan dan rungutan dan permintaan daripada pihak-pihak sekolah. Jadi saya harap pihak Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan boleh mengambil langkah daripada peruntukan yang besar ini untuk melengkapkan ekosistem pendidikan digital di sekolah-sekolah yang sedia ada. Dan termasuk juga dengan akses internet. Perkara lagi juga adalah berkaitan dengan kemudahan sukan. Kita tahu antara matlamat falsafah pendidikan nasional adalah melahirkan generasi yang jeri, yang bagus daripada segi jasmani, emosi, intelek, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun kita lihat kemudahan-kemudahan sukan juga di peringkat sekolah-sekolah ini amat kurang. Jadi kita bimbang nanti generasi yang kita asuh dan kita nak lahirkan hanya cerdas satu bidang, itu pun kalau dia cerdas. Tapi sekurang-kurangnya untuk pembangunan sukan juga mesti disediakan. Sekurang-kurangnya ada norma, ada norm, mungkin 10 sekolah rendah, 2-3 sekolah menengah, ada satu kompleks sukan. Dan seperti lagi, selain daripada sibuk kita untuk membina bangunan baru, sekolah baru, memang Tenggara pun memerlukannya. Tetapi kita perlu juga kepada usaha untuk melihat sekolah-sekolah yang melebihi usia 40 tahun, mestilah diberi peruntukan untuk selenggara maintenance yang secukupnya supaya masyarakat ataupun masyarakat pendidik dan murid-murid dapat belajar dalam suasana dan situasi yang sewajarnya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan industri halal. Industri halal, pasaran global industri halal mencecah 22.34 trilion menjelang 2030. Pada September 2022 berjaya tarik 9.5 bilion atau 59% daripada FDI. Menurut State Global Islamic Economy 2022, Malaysia di tempat pertama daripada 81 negara perolehan produk halal tertinggi. Ia potensi besar untuk negara. Saya khawatir persaingan negara luar seperti Indonesia yang mempunyai master plan industri halal 2023. Yang berhormat Tuan Jadi Betul, saya minta masa sedikit. 2023-2024 mampu gugat kedudukan kita. Pada pandangan saya, baru-baru ini diumumkan untuk mematrikkan HDC, kita punya halal development corp ini. Jadi saya rasa ia sebenarnya sepatutnya perlu diperkasakan lagi. Dalam usaha, dalam keadaan yang sekarang ni, HDC pun saya lihat dah mampu menjadikan kita nombor 1 daripada 81 negara. Jadi seharusnya lah. Dan sementara pula negara sedang memacu halal industri master plan 2030 dengan matlamat supaya Malaysia menjadi pusat rujukan halal dunia, dan dengan itu wujud keperluan HDC dikukuhkan sebagai agensi yang menyalas pemajuan ekosistem industri halal negara. Oleh itu Tenggara mencadangkan agar HRD dibawa kembali ke Jabatan Perdana Menteri sebagaimana asal lahirnya pada tahun 2006 di unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri, kemudian di bahagian hal ehwal agama Jabatan Perdana Menteri. Ini akan menghantar mesej yang jelas keseriusan Malaysia kepada rantau dan dunia bahawa kita mahu terus kekal jadi nombor 1 kalangan 81 negara lain yang terlibat halal, sesuai atas kapasiti Malaysia sebagai pengurusi ASEAN tahun depan insya-Allah untuk lead halal ASEAN. Dan yang terakhir sekali ada berkaitan dengan Tahun Melawat Johor. Saya kira Tahun Melawat Johor 2026 ni serentak dengan Tahun Melawat Malaysia juga. Jadi dicadangkan kepada MOTEC, kita bukan sahaja perlu menyediakan dana yang cukup untuk mempromosikan, tetapi juga kena ada usaha pada tahun 2025 bajet ini memunculkan produk pelancongan baru, menggilap produk pelancongan sedia ada, infrastruktur fasiliti pelancongan juga perlu diperbaik, akses capaian seperti yang disebut
tentang jalan jambatan juga perlu dilihat supaya boleh memberi manfaat kepada usaha dan cita-cita Malaysia untuk mencapai jumlah yang disasarkan pelancong daripada luar ke negara kita dalam perancangan besar tahun melawat Johor 2026 dan juga tahun melawat Malaysia 2026. Saya rasa itu saja yang Tuan Dipertua. Tenggara mohon menyokong. Sekian, terima kasih.